Oke, Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Nur Marina Syafika binti Abdullah, nomor matriks I191036006. Oke, pada hari ini saya dan rekan-rekan akan membentangkan serba sedikit mengenai pembentangan kami pada hari ini, yaitu film yang kami sendiri pilih, yaitu Bisik pada Langit dan juga Juwana, dan pergi kepada biodata Alfred Adler. Beliau dilahirkan di Penzig, yaitu di Vienna, Australia pada tahun 1870. Beliau juga merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik dan daripada keluarga Yahudi kelas pertengahan. Kemudian semasa beliau berusia 5 tahun, beliau mengidap penyakit pneumonia. Sejak daripada dia mengidap penyakit tersebut, disitulah Alfred Adler ni berazam untuk menjadi seorang doktor. Kemudian di mana beliau mendapat ijazah dalam bidang perubatan dari University of Vienna pada tahun 1895 dan kemudiannya melibatkan diri dalam bidang neurologi dan psikiatri. Oke. Teori Alfred Adler ini diasaskan oleh beliau sendiri dan kemudiannya dimurnikan oleh rakannya, yaitu Rudolf Dreikes pada tahun 1969. Dalam teori Alfred Adler ini juga, ia berlandaskan kefahaman terhadap motivasi dan tingkah laku individu. Di mana dalam teori ini juga, Adler berminat untuk mengkaji mengapa individu bertindak balas secara berbeza terhadap sesuatu peristiwa dalam kehidupan. Oke, di sini saya terangkan sedikit lagi mengenai teori Adler. Oke, Alfred Adler percaya bahwa personality individu itu dibentuk pada zaman kanak-kanak lagi. Kemudian beliau menekankan kepentingan sumbangan individu dalam komuniti dan juga masyarakat. Adler berminat dengan cara individu melihat kehidupan mereka dan hubungan kekeluargaan mereka. Kemudian, dalam pendekatan ini juga, Adler bersifat praktikal membantu individu untuk mengubah kepercayaan tidak berfungsi dan menggalakkan individu untuk mengambil tindakan yang baru. Kemudian, pendekatan ini juga menekankan pengajaran dan memberi pendidikan kepada klien secara mengendalikan masalah dengan interpersonal. Kemudian, teori ini juga berlandaskan seperti yang saya cakap tadi, yaitu berlandaskan kefahaman terhadap motivasi dan tingkah laku individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahana binti Zainuddin, nombor matrik I191036005. Saya akan memperjelaskan lagi tentang pandangan sifat semula jadi manusia berdasarkan teori Alfred Adler. Okey, kita lihat kepada perkembangan awal, di mana pendekatan ini percaya bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan pembentukan personaliti zaman kanak-kanak. Alfred Adler juga berpendapat bahawa kasih sayang dan minat ibu bapa adalah penting bagi membantu perkembangan personaliti yang sihat. Tetapi sekiranya ibu bapa terlalu menonjol sifat kasih sayang mereka terhadap anak-anak ini, menyebabkan anak-anak mereka ini tidak berdaya untuk melakukan hal sendiri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Dan sehingga mereka mengalami kompleks euforia, di mana iaitu perasaan rendah diri. Okay. Bagi mengatasi kompleks euforia ini, kanak-kanak ini perlu diberi peluang untuk meningkatkan perasaan superior mereka melalui interaksi sosial, di mana ia akan mengembangkan minat sosial dan tahap empati mereka terhadap masyarakat. Mereka akan bertindak balas terhadap persekitaran berdasarkan penilaian sendiri
terhadap pengalaman dan pemerhatian mereka. Dan semua pengalaman awal kehidupan ini akan membentuk logik pribadi tersendiri bagi individu sehingga apabila mereka dewasa. Logik pribadi juga merujuk kepada corak pemikiran, perasaan dan sikap individu unik yang akan membimbing seseorang untuk memahami, menjagakan dan menguruskan pengalaman dan tingkah laku mereka pada anda dan akan menjagakan bahawa anda akan gagal dalam setiap tugas yang anda lakukan sehingga mengalami kerisauan dan ia akan mempengaruhi tingkah laku anda seterusnya. Iaitu apabila anda berjaya mengatasi kompleks inferior tersebut, anda akan menyesuaikan perasaan dan tingkah laku anda dengan kehendak sosial. Okey. Dan seperti yang kita tahu bahawa dalam teori Eva Adler ini juga terdapat konsep utama di mana ia menekankan tentang fictional finalis, iaitu ketentuan yang diadakan. Itu yang kedua, berusaha ke arah superiority dan termasuklah perasaan rendah diri atau papasan. Dan seterusnya minat untuk bermasyarakat, gaya hidup, kendiri kreatif dan akhir sekali susunan kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Hilmi bin Muhammad. Nombor metrik saya I1910364. Jadi, hari ini saya nak ceritakan kepada anda semua tentang 4 slide yang ditugaskan kepada saya dan tumpukan perhatian. Saya akan ceritakan mengenai slide yang pertama yang anda tengah tengok sekarang ni, mengenai dengan konstelasi keluarga, iaitu setiap hubungan dalam keluarga di mana kesedaran terbentuk. Macam mana tu? Iaitu kalau anda ada dalam sebuah keluarga, anda akan mendapati kesedaran anda sebagai anak untuk menjaga hubungan dalam kekeluargaan tersebut. Saya dan anda semua yang tengah tengok saya sekarang ni, kita sebagai anak dalam satu keluarga, kita nak keluarga kita harmoni, kita nak keluarga kita ceria, kita nak keluarga kita berkasih sayang dan menjaga antara satu sama lain. Itulah yang membuatkan sistem hubungan kita di dalam keluarga menjadi erat. Jadi semua tu mempunyai kesedaran kita untuk menjaga benda tersebut, untuk menjaga situasi tersebut. Faktornya adalah ciri-ciri personaliti setiap individu dalam ahli keluarga. Hubungan emosi antara ahli keluarga dan jantina adik-beradik. Dengan ciri-ciri personaliti setiap individu dalam keluarga, kita yang dah lama tinggal dengan keluarga kita, mungkin kita akan dapat mengenal pasti keunikan personaliti atau akhlak atau perangai yang ditonjolkan oleh adik-beradik kita dalam rumah kita sendiri. Dan kita boleh tahu macam mana perangai dia waktu marah, macam mana perangai dia waktu gembira, macam mana perangai dia waktu gila. Yang tu pun ada. Jadi itu berkaitan pula dengan jantina adik-beradik. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu dekat sini. Contoh, dalam keluarga tu kita ada seorang lelaki dan adik-beradik yang lain dia semua perempuan. Jadi mungkin seorang lelaki dalam adik-beradik dalam rumah tersebut akan berkelakuan kelembutan, ke arah kelembutan. Mungkin sebab dia mencerap atau memerhati tingkah laku adik-beradik perempuan dia. Begitu juga dengan perempuan. Kalau adik-beradik dia semua lelaki, mungkin perempuan itu akan berkelakuan seperti orang lelaki. Sebab Okey, untuk slide yang ketiga pula kita akan bercakap mengenai anak pertama dan anak kedua. Jom kita lihat bagaimana anak yang pertama ni. Jadi anak yang pertama adalah anak yang pada permulaannya akan dimanjakan, sebab itu adalah zuriat yang pertama dalam keluarga tersebut. Jadi pada permulaan mereka akan dimanjakan. Sebab itulah ibu bapa memberi perhatian yang sepenuhnya kerana gembira mendapat anak yang pertama. Jadi selepas itu mereka akan
Anak pertama ini akan dikerahkan atau diajar bagaimana untuk berdikari dan harus bekerja keras untuk mencapai matlamat dalam kehidupan dia. Seterusnya kita akan bercakap mengenai anak yang kedua. Apabila dalam satu keluarga tersebut hanya ada 2 orang anak sahaja, jadi anak kedua ni akan berasa sentiasa ingin bersaing dengan abang atau kakaknya. Jadi untuk anak yang kedua ni ia berkaitan dengan diri saya sendiri sebab saya anak kedua dalam 4 orang adik-beradik. Jadi saya pada permulaan memang berasa ingin bersaing dengan adik, tetapi apabila saya mendapat 2 orang adik perempuan, saya menjaga antara satu sama lain. Seterusnya kita akan bercakap mengenai anak tengah, iaitu anak ketiga sehingga anak sebelum anak bongsu. Jadi anak tengah ini ia berasa agak tersepit dan tidak mendapat layanan yang sepatutnya. Dan anak tengah ini akan berusaha untuk mencapai matlamatnya setanding dengan adik-beradik yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada anak bongsu. Jadi anak bongsu ni kalau kita tengok orang di luar sana yang mempunyai title anak bongsu, ia merupakan bayi kepada keluarga tersebut walaupun telah mencapai usia dewasa. Dan akhir sekali adalah anak tunggal yang mana diberikan perhatian sepenuhnya oleh ibu dan ayah mereka kepada si anak tunggal ini kerana itu adalah satu-satunya anak dalam keluarga tersebut. Tetapi sayang, kalau kita baca balik slide kat sini, dia tidak mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan orang lain. Kalau kita tengok sendiri, anak tunggal ini dia lebih kepada bagaimana untuk menguasai keadaan. Jadi itulah saja slide yang ditugaskan kepada saya untuk berkongsi dengan anda semua. Jadi saya harap anda semua dapat memahami berkenaan dengan keunikan personaliti adik-beradik di kalangan anda sendiri. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Afiqah binti Muhammad Nazri, I19103577. Okey, seterusnya saya akan membincangkan atau membentangkan tentang kaitan di antara teori Alfred Adler dan juga filem Bisik pada Langit. Sebelum itu, pasti anda tertanya, filem Bisik pada Langit ini diarahkan oleh siapa? Disiarkan pada waktu bila? Tempoh durasinya berapa? Disiarkan oleh siapa? Semua kan? Okey. Filem Bisik pada Langit ini diarahkan oleh Kabir Bhatia, disiarkan pada 21 September 2017. Disiarkan oleh Astro Shaw Sendian Berhad. Filem Bisik pada Langit juga adalah mengisahkan tentang sebuah keluarga dan juga ia berdurasi selama 84 minit. Apa yang uniknya terdapat pada filem Bisik pada Langit adalah kebanyakan filem mahupun drama adalah diadaptasi daripada sebuah novel. Tetapi lain pula dengan filem Bisik pada Langit kerana skrip yang terdapat pada filem Bisik pada Langit itu dijadikan kepada sebuah novel. Maksudnya, novel tersebut diadaptasi daripada skrip yang terdapat pada filem Bisik pada Langit. Seperti yang anda dapat lihat, filem Bisik pada Langit adalah berkisahkan tentang seorang ayah yang sangat ataupun yang terlalu sayangkan anak perempuannya Hajar yang dilakonkan oleh Umi Nazira sehingga mengabaikan 2 orang anak lelakinya iaitu Ikram dan juga Zaidi yang dilakonkan oleh Beto Kushairi dan juga Naim Daniel. Saya ceritakan secara ringkas, terdapat beberapa plot yang ditekankan di dalam filem tersebut. Plot yang pertama adalah apabila Naim Daniel mendapat keputusan yang cemerlang dan membawa keputusan tersebut pulang ke rumah adalah dengan niat untuk memberitahu bapanya tentang apa yang dicapainya, tentang kejayaan yang diperolehnya. Dia sangat berasa bangga dan tidak sabar untuk memberitahu bapanya. Dan apabila dia sampai ke rumah dan memberitahu bapanya tidak menghairankan langsung tentang keputusan cemerlangnya itu. Malah bapanya lebih mengatakan bahawa
kakaknya Hajar lebih berjaya, lebih cemerlang kerana apa? Kerana dapat memperoleh keputusan yang cemerlang sehingga dapat melanjutkan pelajarannya ke Australia. Dan selepas itu apabila bapanya bercakap kepada dirinya tentang kakaknya lagi, Naim Daniel mula bersuara. Dan juga Naim Daniel mengatakan bahawa dia merasakan ia tidak adil. Dan juga dia juga cemerlang. Tetapi apabila Naim Daniel berbuat demikian, yang mana dia berani untuk bersuara, Naim Daniel dilempang oleh bapanya sendiri. Selepas itu, plot yang seterusnya adalah walaupun abangnya iaitu Zaidi yang dilakonkan oleh Beto Hushairi turut sama tidak dilayan, turut sama tidak diberi kasih sayang yang sepenuhnya, turut sama tidak adil dalam adik-beradik, maksudnya kasih sayang yang diberi oleh bapanya. Tetapi Zaidi tetap tidak berputus asa untuk membantu keluarganya dari segi mencari rezeki, bekerja, bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaannya. Kerana apa? Dia lebih mementingkan, dia lebih memikirkan tentang keluarganya berbanding hati, berbanding emosi, berbanding apa yang terjadi. Watak-watak utama yang terdapat di dalam filem Bisik Pada Langit seperti yang dilakonkan oleh Naim Daniel, Edwin Erickson, Umi Nazira, Jalil Hamid. Melalui filem Bisik Pada Langit dan juga teori Alfred Adler yang diterangkan oleh saudara Hamid, apa yang kita dapat kaitkan, apa yang kita dapat simpulkan melalui watak-watak tersebut. Sebagai contoh, saya ambil satu watak iaitu watak Zaidi yang dilakonkan oleh Beto Hushairi. Kita dapat kaitkan dengan teori Alfred Adler di dalam individu yang terdapat pada anak sulung. Di dalam teori Alfred Adler menerangkan bahawa anak sulung merupakan anak yang sangat bertanggungjawab, anak yang bekerja keras. Begitu juga Zaidi, watak lakonan yang dilakonkan oleh Beto Hushairi di dalam filem Bisik Pada Langit adalah walaupun dia tidak dihirau oleh bapanya, tidak diberi kasih sayang sepenuhnya seperti mana yang diberi kepada Hajar, Zaidi tetap bekerja keras, tetap bertanggungjawab untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Melalui kaitan di antara teori dan juga filem, pasti ada cara bagaimana kita nak mengatasi apa yang terdapat melalui teori-teori tersebut. Yang pertama, sebagai contoh, apa yang terdapat di dalam teori tersebut adalah dari segi ketidakadilan oleh kasih sayang daripada ibu bapa. Sebagai contoh, kalau kita sendiri, kalau anda sendiri merasakan bahawa anda tidak dilayan sama adil daripada adik-beradik anda oleh ibu bapa anda sendiri, apa yang anda akan buat? Saya sudah pasti bahawa anda akan memberontak, anda akan beremosi, anda akan bersikap marah dan juga mungkin dengki. Okey, itu pasti akan terjadi kerana setiap manusia adalah memerlukan kasih sayang, memerlukan penghargaan, sangat-sangat memerlukan kasih sayang. Kerana dengan kasih sayang itulah akan menjadikan diri kita lebih gembira, lebih bahagia, lebih dihargai. Tetapi apabila anda rasa anda tidak diberi kasih sayang, saya sudah pasti memang itu anda akan buat. Anda mungkin boleh berusaha untuk mencapai matlamat diri anda, untuk berusaha memajukan diri anda, membuktikan bahawa diri anda pasti boleh seperti mana apa yang adik-adik beradik anda dapat, apa yang adik-beradik anda capai. Buktikan kepada ibu bapa anda bahawa anda boleh melakukan perkara tersebut, boleh melakukan lebih baik, boleh berjaya seperti mereka. Okey, yang kedua adalah sikap iri hati antara adik-beradik. Sebenarnya di dalam adik-beradik, kita sudah faham konsep adik-beradik di antara darah daging kita sendiri. Kenapa kita perlu ada sikap iri hati? Kenapa kita perlu ada sikap dengki, sikap sombong, sikap ego di antara adik-beradik kita sendiri? Sedangkan dia adalah adik-beradik gandum kita. Bagaimana kita nak atasi perkara tersebut? Yang pertama, di situ kita boleh bersikap positif. Walaupun di dalam adik-beradik kita mungkin ada yang mencapai kejayaan yang lebih cemerlang, mungkin mencapai di tahap yang lebih tinggi daripada diri kita.
Tidak semestinya dengan iri hati, dengan dengki yang anda rasa, anda boleh menyelesaikan masalah tersebut. Malah mungkin membawa kepada penyelesaian yang lebih negatif, yang mungkin membawa kepada impak yang lebih negatif. Apa yang anda buat, anda berdoa, anda berusaha bahawa anda juga boleh menjadi seperti mereka. Selebihnya, anda bertawakallah kepada Allah. Kerana anda percayalah setiap apa yang berlaku itu adalah pasti dengan izin Allah. Okey. Yang ketiga adalah tentang ayah yang bersikap ego dan masih utuh dengan pendiriannya sehingga tidak mempedulikan perasaan ahli keluarga yang lain. Okay, ayah yang bersikap ego ni, bagaimana cara anda untuk mengatasinya? Adakah anda ingin menengking? Ataupun anda ingin melawan? Ataupun anda sendiri ingin memberontak? Percayalah, setiap apa yang berlaku itu, setiap dugaan yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Tetapi bagaimana cara yang rasional untuk anda atasi adalah yang pertama, mungkin anda boleh bertanya kenapa ayah bersikap sebegitu kepada anda. Kenapa tidak bersikap sama adil dengan adik-beradik anda yang pertama. Yang kedua, anda berusaha untuk memajukan diri anda sendiri. Mungkin ada kesalahan yang ada pada diri kita yang kita tidak dapat tahu ataupun yang kita tak dapat lihat. Mungkin di situ kalau jika anda perbaiki benda itu lebih baik, mungkin di situ ayah anda akan nampak wow ataupun kelebihan yang terdapat pada diri anda. Yang ketiga adalah selepas anda berusaha, selepas anda menegur ayah anda berdoa dan juga bertawakal. Sama juga seperti poin yang kedua. Jadi apa pun yang anda hadapi adalah berusaha untuk memajukan diri sendiri. Percaya bahawa diri sendiri juga turut ada kelebihan yang mungkin anda belum kenal pasti. Kalau anda mengenal pasti ia, mungkin ia akan memberi impak yang lebih positif yang akan mempengaruhi persekitaran anda ataupun orang yang di sekeliling anda. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Lintan Akilah binti Muhammad Faizal bernombor menteri I191036112. Pada hari ini saya ingin menceritakan filem yang perlu dikaitkan dengan teori efek Adler. Sebelum itu saya ingin menceritakan filem ini merupakan Nirvana series pertama yang merupakan genre aksi yang diberi arahan oleh Faizal Ishak yang diterbitkan pada tahun 2013 menggunakan penerbitan Filmscape. Okey. Saya ingin menceritakan keseluruhan cerita inilah, bahawa yang merupakan watak utama iaitu Daim yang dimasukkan ke sekolah Jevana Wirabakti kerana dituduh membunuh ibunya. Dalam masa yang sama dia cuba untuk membuktikan kepada orang sekeliling iaitu orang kampung, rakan-rakan di sekolah ni yang dia mengambil SPM selepas keluar daripada sekolah Jevana itu sendiri, bahawa tidak semua pelajar sekolah Jevana itu mempunyai orang kata background yang teruk, yang membunuh, merompak semua macam itulah. Lepas tu dalam masa yang sama Daim ni sendiri bersungguh-sungguh untuk mengambil SPM untuk membuktikan kepada masyarakat sekeliling yang dia orang pun berhak mempunyai masa depan yang cerah juga. Maksudnya harian diorang. Lepas tu menceritakan kisah persahabatan Daim dan rakan-rakannya. Walaupun Daim dah keluar daripada sekolah Jevana tu, dia sering memberi moral support kepada rakan-rakan yang lain supaya terus positif di dalam sekolah itu, untuk tujuan orang kata singkatan untuk menyingkatkan masa tempoh pertahanan diorang di dalam sekolah Jevana yang ditransfer ke sekolah baru itu, yang sekolah Jevana Indra Bakti itu. So dalam masa yang sama filem ini menceritakan pasal Daim, pasal orang sekeliling, rakan-rakannya, sikap pelajar sekolah Jevana itu sendiri. Okey. So kita nak kaitkan mengenai teori efek Adler dengan filem Jevana ini sendiri. Okey, saya tertarik dan saya ingin mengkongsikan kepada rakan-rakan lain, iaitu di dalam teori efek Adler ni dia mengatakan
di dalam teori efek Adler dia mengatakan dia tidak menganggap semua manusia itu bermasalah atau mempunyai sakit mental, tetapi rasa emosi terganggu apabila manusia itu kurang mendapat support system dan gagal mendapat guide yang betul dalam menentukan kehidupan harian dan menjalankan kehidupan harian seperti biasa. Maksudnya Daim dan rakan-rakan ni yang di dalam tempoh pertahanan sekolah Zubana ini sendiri, diorang walau orang yang mempunyai matlamat, orang yang terus positif dan tidak mengulangi kesilapan yang lalu, dan tidak mengambil hirau dan tidak menghiraukan kisah silam diorang yang lalu tu. Walaupun diorang dah dilatih oleh warden, diorang ada warden dekat sekolah tu apa semua, tetapi diorang memerlukan environment yang positif di luar sekolah Zubana dan juga di dalam sekolah Zubana itu sendiri, kerana persekitaran juga mempengaruhi personaliti seseorang itu. Jadinya watak yang personaliti yang dimiliki oleh Daim adalah sabar, bersungguh-sungguh, bekerjasama, mempunyai semangat juang yang tinggi, dan positif. Kenapa saya katakan 5 personaliti ini yang terdapat pada Daim? Sebab dia sabar. Apa jua rintangan yang dilalui dia semasa tempoh pertahanan itu, walaupun dia tak bersalah, yang dituduh membunuh ibunya, dia masih terus mencuba untuk keluar daripada kepompong yang dinyatakan oleh orang sekeliling dia. Dia keluar sabar, dia terus keluar daripada sekolah Zubana itu dengan tempoh pertahanan yang singkat dan mengambil SPM untuk mengubah masa depan dia sendiri tanpa menghiraukan kata-kata orang. Itu yang dimiliki oleh Daim, sifat sabar, positifnya dia. Lepas tu dia bersungguh-sungguh menjaga persahabatan dia dengan rakan-rakan dia lain di dalam sekolah Zubana itu dengan teori efek Adler. Kemudian personality yang dimiliki oleh Apek juga, dia seorang yang sangat positif dan sabar. Walaupun apa juga yang dibuat oleh pelajar sekolah baru itu untuk menjatuhkan diorang pelajar sekolah wirabakti yang ditransfer ke sekolah situ, dia tetap sabar dan akhirnya dia mempunyai matlamat untuk keluar daripada sekolah Zubana tu dengan tempoh pertahanan yang singkat untuk menjaga ibu dan adik dia. Dia sangat bertanggungjawab kerana dia anak sulung. So boleh dikaitkan juga teori efek Adler ni yang mengikut yang menyentuh pasal family yang mengikut turutan adik-beradik. Maksudnya efek Adler ni sini, efek Adler sendiri mengatakan anak sulung mempunyai tanggungjawab yang besar. Anak sulung mempunyai tanggungjawab yang besar, maksudnya nampak Apek ni dia nak keluar daripada sekolah Zubana itu sendiri untuk tidak melakukan kesalahan apa-apa lagi, untuk keluar daripada sekolah itu untuk menjaga mak dia dan adik dia, untuk bertanggungjawab selepas ketiadaan ayah dia. Oleh itu, itulah sedikit watak perwatakan yang saya boleh kaitkan dengan teori efek Adler. Itu meletakkan harapan yang tinggi kepada Siti Hajar yang belajar tinggi di luar negara itu, sehingga kan satu hari selepas ketiadaan Siti Hajar, baru bapa dia percaya yang adik dia tu, Naim Daniel juga mempunyai masa depan yang cerah. Adik dia juga pandai berspeaking, berjaya dalam pelajaran juga. Tetapi sikap perbandingan yang dilakukan oleh bapanya itu membuatkan adik-beradik dia yang lain terasa hati dan sering orang kata macam down lah, diri mereka down sebab ayahnya terlalu membanding-bandingkan. Oleh itu, ibu bapa tidak perlulah membanding-banding anak-anak yang dilahirkan, kerana semua anak ni adalah sama. Semua orang mempunyai personality yang berbeza-beza. Hargailah personality yang dimiliki oleh anak-anak sendiri supaya kita dapat memberi corak positif di dalam kehidupan agar anak-anak kita tidak kurang hajar dengan kita ke, agar anak-anak kita terus dapat berbakti kepada kita satu hari nanti dan mempunyai masa depan yang cerah. Kita perlu memberikan support yang tinggi kepada anak-anak kita semasa dia belajar, bekerja, dan tidak merendah-rendahkan antara abang, adik, kakak dan yang lain-lain. Lepas tu dalam teori efek Adler ni juga
maksudnya dia akan kekal berterusan dengan masa lampau yang dihadapi. Seseorang yang mempunyai masa lampau akan mempunyai matlamat yang teguh untuk menjadi seseorang yang mempunyai masa depan yang cerah juga di satu hari nanti. Oleh itu, saya berharap kepada semua melalui apa yang kita belajar melalui teori Alfred Adler yang diaplikasikan di dalam kedua filem ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada anda semua bahawa persekitaran juga mempengaruhi personaliti yang kita hadapi. Oleh itu, jagalah personaliti kita, berikanlah personaliti kita yang terbaik untuk dicontohi oleh orang lain agar kehidupan kita terus sihat dan sejahtera dan menjadi insan yang berguna dan mempunyai masa depan yang cerah di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.